Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini bermula dengan keadaan ceria, fokus dan bertenaga. InsyaAllah walaupun berpuasa. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin berkongsi satu metafor yang saya cipta. Tapi sebelum itu saya ingin katakan sesuatu yang biasa kita dengar, iaitu action speak louder than words. Maksudnya, action lebih mencerminkan siapa orang tu. Action adalah manifestasi sikapnya, kepercayaannya, sistem nilainya dan juga apa yang disuka dan mahu. Ia adalah kecerdasan emosi. Namun demikian, words hanyalah sekadar kecerdasan IQ-nya. Bagaimana dia mencipta ayat, bahasa yang boleh menghiburkan ataupun jadi halu telinga kepada orang dan mungkin untuk diri dia sendiri. Jadi kepada mereka yang bersifat visual dan kinestetik, mereka hanya percaya action. Mereka tidak pernah percaya words. Word tidak pernah meyakinkan mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu metafor yang saya ingin kongsi adalah walaupun action speaks louder than words, namun demikian words also speaks louder as action. Apa maksudnya? Kita biasa dengar lidah itu lebih tajam dan lebih membunuh dari mata pedang. Di mana agaknya membunuh tu? Dia membunuh kepercayaan orang. Perkataannya membunuh emosi orang. Perkataannya membunuh repo hubungan mesra yang sedang berjalan. Perkataannya, kata-katanya tidak berfikir dengan wajar, telah menghilangkan mood orang. Kita sentap dibuatnya dengan kata-katanya. Jadi mereka ini yang selalu terpengaruh dengan kata-kata adalah mereka yang bukan bersifat visual ataupun kinestetik, tapi yang mereka sangat bersifat auditory. Mereka yang sangat sensitif dengan bunyi dan kata-kata. Tuan-tuan puan sekalian, bagaimana words speaks louder as action? Saya cuba berkongsilah 5 perkara. Dan tidak semestinya ia satu yang benar. Tuan-tuan fikirlah dan guna pakailah. Dan ia saling berkait antara satu sama lain. Pertama adalah words ataupun perkataan menggambarkan siapa orang tu. Bahasa bukan hanya menunjukkan bangsa, bahasa adalah siapa orang tu. Orang yang berjaya, tuan-tuan, sentiasa menggunakan bahasa-bahasa yang positif, meyakinkan, sentiasa yakin, mahu, percaya, boleh. Sedangkan orang yang kurang berjaya sentiasa menggunakan perkataan-perkataan tidak mahu, malas, nanti. Saya perkataan-perkataan yang tidak meyakinkan ini tidaklah berapa saya suka. Jadi daripada saya menunggu perkataan nanti, lebih baik saya buat sendiri. Daripada saya mendengar perkataan nanti ataupun tidak mahu, tak payahlah saya ajak orang tu. Jadi words adalah menggambarkan siapa orang tu. Malah dia boleh membunuh ataupun menggugat perhubungan baik kerana perkataan-perkataan ini. Kedua, words adalah sentiasa boleh memukau. Orang hanya terpukau dengan perkataan. Orang boleh terpengaruh dengan perkataan. Kita selalu been hypnotized dengan pelbagai kata-kata dan iklan. Tidak putus-putus dunia dan hidup kita sentiasa terpengaruh dengan kata-kata. Begitulah kata-kata sentiasa boleh mempengaruhi orang. Kata-kata ini kadang-kadang boleh menyebabkan kita marah. Kita percaya, misalnya dalam pilihan raya. Kata-kata yang belum tentu ujung pangkalnya, belum terbukti benarnya, belum disabit kesalahan pun, tetapi kita percaya. Kenapa, tuan? Kerana perkataan itu sangat mempengaruhi minda kita. Perkataan ini, ada perkataan yang kita tak peduli, tapi ada perkataan yang meresap terus dalam minda dan kita percaya. Ketiga, tuan-tuan,
tentang bahasa. Bahasa ini boleh sentiasa memberi minda. Kata pakar motivasi Sheila Rose, language can always change mind. Apa itu? Perkataan sentiasa boleh menjadi seorang jika kita berjaya menggunakan istilah yang tepat dengannya. Dia bersabit berhubung kait dengan metaprogram orang itu. Apa itu metaprogram? Cara berfikir dan bertindaknya. Kita boleh menerima reaksi yang berbeza atas perkara yang sama. Orang kadang-kadang kelakar, orang mempas pulas ketawa, tetapi kita tidak, sebab metaprogram kita berbeza. Kenapa begitu? Perkataan bergantung pada metaprogramnya. Misalnya, orang yang suka berfikir lari daripada, ataupun orang yang berfikir mendekati sesuatu, ataupun dikatakan moving away, moving toward. Orang moving away sentiasa mau mengelakkan diri, melakukan kerana mengelakkan. Jaga makan sebab tak mau gemuk, exercise tak mau kurus. Tapi yang moving toward, orang kurus, orang beriadah sebab mereka nak mengamalkan budaya hidup yang sihat. Tak ada kena mengena kurus. Orang makan diet yang betul kerana nak mengamalkan habit yang betul. Itu bezanya. Maka perkataan-perkataan ini berbeza. Ataupun kita lihat bagaimana orang yang sentiasa bersifat individualistik berbanding orang yang kolektif. Orang yang individualistik ni, tuan-tuan, selalu menggunakan perkataan saya. Apa saya dapat? Apa saya boleh? Masalah yang saya tanggung apa? Sedangkan orang yang bersifat kolektif ni sentiasa bercakap tentang kita, kepentingan kita. Dan yang keempat, tuan, ialah tentang meta model. Perkataan ini bersabit dengan meta model seorang. Orang kalau tak suka perkataan tu, yang kita ni orang tua ni, mana suka lagi pasal makan? Kita tak peduli pasal makan ni. Ataupun tentang fashion. Dah tua-tua ni, kita pakailah kadar je. Janganlah borak kita pasal fashion ni sangat. Tak berminat kita. Ni musim raya ni, jangan cakap lah pasal baju raya. Memang tak ada lah kita. Langsung tidak menarik perhatian kita. Maka tuan-tuan, meta model ini, kadang-kadang orang yang tak berminat, tak peduli. Padam je. Tapi orang yang langsung tak percaya, dia ubahnya apa kita kata. Kita kata boleh dengan tak boleh. Tuan-tuan, akhir sekali, kata-kata speaks louder action, dia sintak yang digunakan adalah bahasa minda. Sintak yang kita gunakan sangat berkesan. Saya, kalau orang selalu bercakap yang tak peduli hati orang, sentiasa tabu apa nak cakap, yang menyebabkan orang koyak dan terbarai perasaannya, tak baik. Kita boleh lihat orang yang menggunakan sintak yang betul, sentiasa meraihkan, menghargai. Ada orang suka mengutuk kerja dia, dah cara berfikirnya, langsung tak nak menghargai. Ada orang sentiasa menghargai, sentiasa menutup kelebihan dia, selain daripada menunjukkan kelemahan dia. Jadi kata-kata ni sebenarnya, tuan, kita kenal orang tu. Jadi apa yang saya nak kongsi adalah kita hati-hati menggunakan kata-kata. Kadang-kadang orang sangat sensitif dengan kata-kata, terutamanya mereka yang bersifat atau berkecenderungan auditory, yang mempunyai kecenderungan bunyi, maka dia sangat tersentuh. Jadi latih diri, sebab kata-kata ni sebenarnya bagaimana kita melatih diri kita mengarahkan minda bertindak sebagaimananya. Kalau kita cakap boleh, kita boleh lakukan. Kalau kita cakap mari kita sama-sama usahakan, dia membina kepribadian. Berbanding orang asyik cakap tak boleh, tak mau, tak suka, malas, dia hanya merugikan diri sebab dia sedang membina pemikiran separasadarnya menjadi seorang yang negatif. Tuan-tuan, jangan lupa, words speaks as louder as action. Sekian, saya ucapkan selamat Hari Raya. Semoga dapat bertemu ibu dan bapa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.